Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ambil masa dalam 10 minit kita buat video ulang kaji sikit, ulang kaji apa yang kita dah belajar pada yang pelajaran yang lepas pada siang tadi. Okay. Siang tadi kita belajar akidah tahun 2 bab tajuk beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Okey. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Minggu lepas kita dah belajar beriman kepada malaikat. Minggu lepas kita dah belajar tajuk beriman kepada malaikat. Kita dah belajar daripada dia punya pengertian malaikat, daripada sifat-sifat malaikat, daripada ciri malaikat, perbezaan malaikat antara manusia dan malaikat. Apa dia 10 malaikat yang wajib kita tahu, tugas-tugas umum, tugas-tugas khusus malaikat, apa kesan baik kalau kita beriman kepada malaikat, apa kesan buruk kalau kita tak beriman kepada malaikat. Jadi minggu ni kita masuk tajuk baru, beriman kepada Rasul. Okey, beriman kepada Rasul kita akan belajar satu persatu, start daripada pengertian, dalil, hukum. Lepas tu kita akan sentuh sikit pasal Rasul Ulul Azmi. Apa maksud Ulul Azmi, siapa dia Ulul Azmi, ada berapa. Okey, kita masuk. Okey, pada ini secara sepintas lalu, pada akhir pelajaran ini murid akan dapat nombor 1, menyatakan pengertian beriman kepada malaikat. Menyatakan pengertian beriman kepada Rasul, bukan malaikat, kepada Rasul, kepada malaikat. Menyatakan hukum beriman kepada malaikat, menyebut nama malaikat lagi. Menyatakan hukum beriman kepada Rasul, menyebut nama Rasul yang wajib diketahui, menghafal dalil nakli beriman, dalil nakli dan dalil nakli untuk beriman kepada Rasul dan maksud dalil nakli tersebut. Membaca dan menulis nama Rasul yang mendapat gelaran Ulul Azmi, menyalahkan tugas Nabi dan Rasul, menyatakan perbezaan antara Nabi dan Rasul. Okey, itu secara sepintas lalu. Lepas tu kita masuk pula pengertian antara Nabi dan Rasul. Kita biasa sebut Nabi dan Rasul, Nabi dan Rasul, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Dia ada perbezaan antara Nabi dan Rasul. Jadi dekat sini kita start dengan pengertian. Dalam pengertian ni kita ada sentuh sikit beberapa perbezaan yang umum di antara Nabi dan Rasul. Okey. Nabi pula kita baca dulu. Nabi, pengertian Nabi ialah seorang lelaki. Ingat sentiasa seorang lelaki, dia bukan perempuan. Dia bukan antara lelaki dan perempuan, dia tak ada jantina yang ketiga. Dia mesti seorang lelaki yang mulia, bukan lelaki yang tidak mulia, ataupun bukan lelaki yang hina, ataupun bukan lelaki yang biasa-biasa. Dia mesti lelaki yang mulia, yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, yang merdeka. Ini perkara-perkara ataupun poin-poin penting dalam pengertian Nabi dan Rasul. Dia mesti seorang lelaki yang mulia, yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, yang merdeka. Dia tak boleh Nabi dan Rasul, dia tidak boleh seorang hamba. Dan sama ada hamba sepenuhnya ataupun hamba separuh, tak ada. Dia mesti lelaki yang mulia, yang merdeka, dan dikurniakan wahyu, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahyu untuk amalan dirinya sendiri, tetapi tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu satu pengertian Nabi. Yang kedua, pengertian Rasul. Rasul ialah seorang lelaki mulia, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, yang merdeka. Sama, seorang lelaki, bukan seorang perempuan, bukan seorang sajat, mesti yang mulia, bukan seorang yang biasa-biasa ataupun seorang yang hina, bukan. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dipilih oleh orang lain, dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lelaki itu merdeka, sama macam Nabi, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahyu, dan wahyu untuk amalan dirinya sendiri, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Itu perbezaan secara umum, perbezaan antara Nabi dan Rasul. Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain, manakala Rasul pula diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah ataupun wahyu yang dikurniakan oleh Allah.
Itu perbezaan di dalam pengertian antara Nabi dan Rasul. Seterusnya, 25 nama Rasul yang wajib diketahui. Dekat sini kosong. Kenapa kosong? Sebab sini sebenarnya ada video raihan nama-nama Rasul, 25 nama Rasul. Tapi dia kosong kat sini sebab internet slow. Jadi kalau Mak Lim pasang pun habis masa 5 minit. Sebab video kita 10 minit je, sekarang dah 5 minit. Jadi Mak Lim akan skip yang ni. Dia nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita tahu. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai Nabi Muhammad. Yang tu, yang nama-nama tu nanti Mak Lim akan bagi nota dalam classroom. Maksud beriman kepada Rasul. Yang tadi kita dah tahu pengertian antara Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi macam mana, pengertian Rasul macam mana. Kat sini sekarang ni tajuk kita beriman kepada Rasul. Jadi apa maksud beriman kepada Rasul? Kita akan terangkan apa maksud beriman dan juga apa maksud Rasul. Sama macam beriman kepada malaikat. Beriman maksudnya ialah percaya dan yakin bahawa ini maksud beriman. Percaya dan yakin di dalam hati dan diterbitkan dengan lisan, dengan percakapan, dan diamalkan dengan anggota badan. Itu maksud iman. Maksudnya ialah percaya dan yakin bahawa mereka adalah lelaki mulia yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu kepada semua manusia. Itu maksud beriman kepada Rasul. Mesti percaya dalam hati kita, yakin dalam hati kita, Nabi dan Rasul ini seorang lelaki yang mulia yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Itu secara ringkas. Seterusnya, hukum beriman kepada Rasul. Sepatutnya benda ni tak ada lah orang tanya, tak masuklah dalam buku. Sebab daripada kecil lagi, daripada awal-awal kamu sekolah lagi, kita dah beritahu hukum ke atas setiap Muslim yang mukallaf. Apa hukum dia beriman kepada rukun-rukun iman tadi? Beriman kepada itu, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul ialah wajib. Hukum beriman kepada Rasul ialah wajib. Maksudnya kalau kita sebut wajib, kalau kita tak beriman kepada Rasul, kita tak tunaikan hukum yang wajib ni, kita akan mendapat dosa. Jadi bagi sesiapa yang tidak beriman kepada Rasul, hukumnya ialah kufur. Bagi siapa yang tidak mempercayai, tidak beriman ataupun tidak yakin dalam hati dia adanya Rasul, ataupun Rasul ni dalam hati dia tak percaya Rasul ini adalah lelaki, itu pun menjadi kufur. Macam juga kalau dalam hati dia tak yakin Rasul ni bukan daripada pilihan Allah, pun jadi kufur. Kita mesti beriman kepada Rasul tu, maksudnya kita dalam hati kita yakin, wajib mesti yakin yang Rasul itu adalah lelaki yang dipilih oleh Allah, lelaki mulia yang mereka. Yang macam tu, yang dalam pengertian mula-mula tadi, yang diutuskan ataupun dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain, macam tu. Kemudian beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Itu senang. Seterusnya, dalil nakli beriman kepada Rasul. Jadi kenapa kalau ada persoalan yang tanya kenapa kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam yang mukallaf, kenapa kita wajib beriman, kenapa kita wajib yakin dalam hati kita adanya Rasul ataupun beriman kepada Rasul. Jadi ini dalil nakli. Kalau dalil nakli, dalil ayat Quran macam ni pun kita tolak, tak ada dalil lain yang boleh bantu kita untuk di atas dunia ni lah. Maksudnya sebab ini Al-Quran ialah dustur ataupun kita punya dustur utama kita lah. Muhammadun Rasulullah, ayat Quran surah Al-Fat. Maksud dia Muhammadun kat sini, maksud dia jelas. Maksud dia jelas yang disebut dalam yang disebut dalam ayat Quran ni. Muhammadun ini ialah maksudnya Nabi Muhammad itu sendiri. Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul ataupun utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Rasul Ulul Azmi. Masuk sini, Rasul Ulul Azmi dekat sini sangat penting. Siang tadi pun kita berhenti kat sini juga. Jadi Rasul Ulul Azmi, kita kalau yang tak pernah ataupun yang tak biasa dengan perkataan Ulul Azmi, apa dia tu Ulul Azmi? Ulul Azmi ialah gelaran untuk Ulul Azmi ialah gelaran, bukan nama sebenar.
ataupun bukan nama satu nabi atau rasul, bukan nama seorang-seorang, tapi ialah gelaran kepada beberapa orang. Rasul ulul azmi ialah gelaran untuk rasul yang mempunyai kesabaran dan azam yang tinggi dalam menghadapi cabaran untuk menegakkan dan menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ulul azmi ataupun rasul ulul azmi ini hanya gelaran kepada mereka yang dapat ujian yang sangat-sangat berat ketika menyampaikan risalah Allah, ketika menyampaikan dakwah Allah. Rasul kita ada ulul azmi, kita ada 5 orang rasul, 5 orang nabi dan rasul yang digelar sebagai ulul azmi, dan kelima-lima ini yang mendapat sangat berat dia punya ujian, sangat berat ujian beliau untuk menyampaikan dakwah ataupun menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, itu maksud ulul azmi. Ulul azmi ialah yang mempunyai rasul yang mempunyai kesabaran dan azam yang tinggi dalam menghadapi cabaran untuk menegakkan dan menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Siapa dia rasul ulul azmi? Siapa dia rasul ulul azmi? Siapa dia rasul yang mendapat ujian, mendapat menghadapi dugaan yang sangat berat ketika menyampaikan risalah Allah? Ini dia rasul ulul azmi, ada 5. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa saya ingat? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima, junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5. Ingat, saya ingat sampai bila-bila, ingat sampai mati. 5 rasul yang ulul azmi ini saja. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 minit, 5 minit. Okey. Seterusnya, Rasul Ulul Azmi. Okey, kita berhenti kat sini pagi tadi ya. Okey. Rasul Ulul Azmi ialah yang tadi, yang 5 tadi, dan apa dia punya cabaran ataupun dugaan yang mereka hadapi. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memerintahkan baginda menyembelih putera kesayangan beliau. Nabi, ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, beliau telah mendapat wahyu daripada Allah untuk menyembelih putera kesayangannya sendiri, yang menyembelih darah dagingnya sendiri yang beliau sangat-sangat sayang. Okey, iaitu Nabi Ismail. Itu dia punya, secara ringkas, dia punya ujian ataupun dugaan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam, apa dia punya ujian, apa beliau punya ujian? Menyeru kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 950 tahun. Tetapi apa yang jadi selama 950 tahun? Sangat sedikit dia punya pengikut, beliau punya pengikut yang betul-betul beriman dengan ajaran yang dibawa oleh beliau, ajaran atau risalah Allah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Cuma dalam buku teks kita tak tulis berapa, cuma setengah buku dia cuma sekitar 100 lebih macam tu je. Selama 950 tahun cuma 100 lebih, 150 orang, 100 lebih orang je yang betul-betul beriman dengan risalah Nabi Nuh alaihissalam yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam, dugaan beliau yang telah dihadapinya iaitu menyeru Firaun dan kaumnya beriman kepada Allah dengan berani, walaupun beliau sendiri tahu, dia tahu kalau dia berdakwah kepada kaum Firaun, beliau akan dibunuh. Itu ancaman bunuh lah kat sini. Kat sini ancaman bunuh yang sangat digeruni. Kalau macam kita sangat kita takut, itu yang telah dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Seterusnya, Nabi Isa alaihissalam, begitu juga menyeru kaumnya beriman kepada Allah dan menghadapi ancaman bunuh serta dia khianati oleh sahabat karibnya sendiri yang bernama Yahuza, bukan Yakuza, Yahuza. Ini sama juga ancaman bunuh juga. Yang seterusnya, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah diuji ataupun diujilah
ketika beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ketika beliau menyeru kaumnya beriman dan menyeru kaum pada zaman jahiliyah tu, kaumnya beriman dan menghadapi rintangan sehingga Islam tersebar ke Mekah dan seluruh kawasan sekitarnya. Okey, itu je. Okey, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.